La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Ustaz Ashraf, Tuan panelis kita yang pertama, Tuan Haji Sahibul Fadilah, Haris Fadilah. Seterusnya tetamu-tamu kehormat kita daripada Kementerian Kesihatan, para qari dan qari'ah, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Biasanya saya duduk di atas pentas ni memang dah biasa. Tapi sebagai qari juga, saya juga masuk qari ni, bidang taranum ni memang bidang belajar juga dululah. Masuk duduk atas pentas ni tuan-tuan, memang hari ni dia lain sikit. Dia debar tu biasa. Tanya qari-qari kita ada tak debar? Tahu debar tuan-tuan? Sini ramai orang Perak ke apa? Debar ni berdebar-debar, duk-dap. Memang. Tapi dia ajar oleh tok guru kita. Malah dia bukan tok guru kita saja ajar, Nabi ajar pada kita. Bila dah duk-dap ni baca apa tuan-tuan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang saya baca tu. Jadi sebelum ni taranum. Hari ni dia mengajak forum pula. Lepas tu biarlah ustaz-ustaz kita, Sahibul Fadilah, Ustaz Ashraf, tapi nak juga berforum, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah dengan kadar yang termampu. Sebab itu pagi-pagi yang begini tuan-tuan, kita dianjurkan untuk baca doa lah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Baca doa pagi-pagi. Ya Allah, kau berkatikanlah kepada aku, apa dia? Nikmat kesihatan. Berikan kesihatan pada badan, berikan kesihatan pada mata. Ini pagi-pagi kita baca tuan-tuan. Malah kalau kita amalkan dalam Islam ini, dia bukan hanya kita digalakkan untuk reduce sakit kita. Selalu kita kata reduce, kurangkan sakit ataupun tahan sakit. Tapi dalam Islam disebut sebagai juga mesti ada al-wiqayah, the prevention. Orang putih kata, orang Kuala tempat saya dia kata the prevention is better than cure. Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Ni ustaz-ustaz kita ni semua orang Kuala belaka. Dia orang memang cakap orang putih, MCKK. Maklumlah Clifford, semua sana. Jadi mengelak ni, sebab itu disebut daripada awal tadi tu ustaz sebutkan macam mana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bentuk-bentuk yang dibawa oleh Nabi dalam tata cara kehidupan dia, rutin harian dia, semuanya dalam bentuk mengelak daripada terkena penyakit. Sebab itu tuan-tuan, macam-macam tadi sebut, macam mana cara Nabi dalam tandas, macam mana cara Nabi di luar, macam mana cara Nabi makan, ada semua disebut. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang kisah Nabi ini, latar belakang Nabi menjaga kesihatan, Nabi ini tuan-tuan memang satu orang yang cukup segak sungguh dia. Tuan-tuan baca buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Hari ini dah diterjemah, bukan kata bahasa Indonesia, bahasa Melayu pun dah diterjemah. Tengok macam mana body Nabi, rupa paras Nabi. Disebutkan dadanya ke depan, masuk dada ke depan, perut ke dalam. Kita ni terbalik, dada ke dalam, perut ke depan. Nabi dadanya dia mendada, tapi bukanlah berarti Nabi itu bongkak. Itu menunjukkan body Nabi itu cantik. Kita selalu kata six pack, Nabi six pack tuan-tuan. Sehingga kan ada seorang sahabat Nabi ni, ketika mana Nabi membariskan para sahabat nak pergi berperang, baris dulu. Nabi buat garisan, semua suruh orang baris. Jadi Nabi akan ketuk, Nabi akan gunakan garisan tu dengan pedang. Siapa yang terlebih, Nabi ketuk kakinya. Dah ketuk, samakan barisan, ni samakan pula yang depan. Jadi siapa yang terlebih perutnya tu Nabi ketuk. Bila Nabi ketuk tuan-tuan, seorang sahabat ni dia marah. Dia kata, ya Rasulullah, kau ketuk aku sakit ni. Sekarang ni aku nak balas dendam balik pada kamu. Rasulullah ni tuan-tuan, dia pemimpin yang open minded. Dia terima kritikan. Kenapa? Kamu nak pukul aku balik ke?
Kata sahabat tu, ya Rasulullah, aku nak pukul balik macam mana kau pukul aku tadi. Rasulullah buka perut dia. Buka ni, nampak perutnya yang putih mulus. Sahabat ni tadi terkap Nabi dan cium perut Nabi. Diingatkan, Nabi ingatkan dia nak balas balik. Tidak. Sebaliknya dicium perut Nabi SAW. Lalu apa kata sahabat ni? Dia kata, sebelum kita semua nak pergi berperang ke medan perang, sebelum kita bertemu dengan musuh, sebelum kita mati syahid bertemu dengan Allah, aku nak peluk jasadmu yang mulia ya Rasulullah. Aku nak peluk jasadmu, sebab aku tak tahu bila aku ke medan perang, adakah aku dapat balik kembali ke tempat ini. Jadi aku nak peluk jasadmu ya Rasulullah. Nampak tuan-tuan? Bagaimana Rasulullah dengan para sahabat. Saya nak sebut tadi tu, body Nabi itu dipuji oleh para sahabat. Macam mana cara Nabi makan? Sebut oleh panjang lebar oleh Fadil Ustaz tu. Nahnu qaumun la na'kul hatta nashba'. Kami tak makan sehingga kami kenyang. Sebelum kenyang tu dah berhenti dah. Kita pun macam tu juga. Sebab Nabi kata makan sikit-sikit. Kita orang Melayu ni lain. Bukan makan sikit-sikit, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Lain jadinya. Ni tambah ni bulan Syawal ni. Tak habis-habis dia punya open house. Saya terima jemputan upahan ni tuan-tuan, sampai 30 Ogos pun ada lagi. Saya kata 30 Ogos ni Syawal tak tuan-tuan, dah Zulkaedah dah. Dia kata tak apalah Ustaz, kita kira sekali lah tu dengan Raya Haji. Dia kata, punya nak open house tuan-tuan, semangat. Sebab kita budaya, kita suka makan, itu bagusnya kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, balik pada tajuk ni, kita melencong banyak. Dalam Islam, dia menitik beratkan tentang selain daripada kesihatan badan, akal, pemikiran kita, cara kita berfikir. Islam pentingkan itu. Sebab itu disebut dalam Islam ini, dalam maqasidus syariah, the objectivity of Islam, of syariah, ialah diantaranya memelihara akal. Akal ni harus dipelihara. Kalau tak jaga akal, maka porak peranda. Sebab itu dijaga dengan sebaik mungkin. Allah menghargai manusia dan menaik tarafkan manusia ini disebabkan akal pemikiran manusia. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Sebab itu Islam mengharamkan benda yang boleh menghayalkan. Apa sahaja yang matakhamarul aqlu adalah diharamkan. Yang boleh menutup otak kita daripada berfikir dengan waras diharamkan. Termasuklah arak. Termasuklah penggunaan dadah. Ataupun kalau doktor dia nak bagi orang makan ubat, dia akan sebut, dia bagi nasihat ubat yang macam mana dibenarkan, tak boleh berlebihan dos. Ini semua ajaran dalam Islam supaya akal kita itu masih lagi waras, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu saya teringat dalam Islam, dalam hal ini dia menitik beratkan kita ni selalu guna akal. Untuk apa akal kita ni? Orang yang sehat di antaranya dia gunakan akal dia berfikir perkara-perkara yang positif. Itu yang pertama. Dia berfikir perkara yang positif, husnuzan pada Allah. Diguna akal dia. Kalau orang sakit, selalunya dia akan apa tuan-tuan? Dia akan mengeluh. Tapi dalam Islam dia kata sakit itu boleh memberikan kafarah terhadap dosa-dosa yang lalu. Cuba kalau orang yang sakit tu, orang yang betul-betul faham hadis Nabi, dia akan ingat ini adalah kafarah, dia husnuzan pada Allah, Allah sayang pada dia. Malah para awliya, para salafus salih, bila sehari mereka tak sakit, mereka bimbang. Saya teringat ni sampai Ibrahim Adham, dia bimbang kalau sehari dia tak sakit. Kalau ada hari yang dia tak sakit, kalau ada hari yang dia tak tercucuk kakinya dengan benda-benda yang tajam, bukan disuruh cucuk tuan-tuan. Kita kata, apa hari tak cukup, kita pergi ambil paku, kita cucuk kaki kita. Bukan. Maksudnya dia bimbang kalau nikmat kesihatan yang ada pada dia itu menyebabkan dia leka pada Allah. Kadang-kadang Allah ingatkan kita. Simple je, terpleot sikit. Jalan-jalan terpleot. Kalau orang beriman dia kata apa? Astaghfirullahalazim. Tapi hari ni orang dah tak astaghfirullah dah. Oh my God. Oh my God. Boy. Lagi canggih hari ni bukan oh my God, OMG. OMG. Punyalah. Tak ingat pada Allah. Hari ni kita terima apa-apa musibah tuan-tuan, dah jarang kembali pada Allah. Jarang sangat.
Sedangkan apa saja musibah yang kena kat kita, sakit yang kita terima, malah kita doktor-doktor, saya selalu saran kepada doktor-doktor. Saya ceramah merata juga, tapi saya bukanlah doktor, ceramah dari sudut yang ini. Saya kata bila pesakit itu sakit, antara yang kita kena kuatkan pada dia ni mental dia. Ikatkan dia dengan Allah. Ikatkan dia. Antara yang kita kena sebut apa banyak pada dia. Sebutkan bila sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dipanggil lafaz al-istirja'. Inna lillah, sesungguhnya bagi kami ini adalah Allah dan kepadanya lah tempat kami kembali. Bila kita sebut macam tu sekarang ni orang marah. Tak mati lagi saya ni ustaz, elok je pun. Bukan tunggu mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un ini digunakan apabila kita ditimpa musibah. Kemudian Nabi ajar lagi kita, bila dia timpa musibah, banyak berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma ajirna fi musibatina, Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlifna khairan minha, atau kama qala Rasul. Itu doanya. Ya Allah, kau berikanlah pahala kepada kami setiap musibah apa yang kau berikan kepada kami. Musibah saja kau gantikan dengan pahala. Dan kau gantikan musibah tadi itu dengan perkara yang lebih baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini di antara akal yang kita kena jaga. Saya ingat salah satu kajian yang dibuat oleh tiga orang daripada, tak silap saya, daripada UPM. Researcher daripada UPM. 2 orang doktor Melayu, seorang Cina. Sekarang ni pun dah doktor. Dia buat kajian tentang pergerakan salat. Pergerakan salat. Dia kata daripada salat ni ada 3 keistimewaan. Daripada salat kita setiap hari itu ada 3 keistimewaan. Satunya melancarkan peredaran darah. Yang keduanya menguatkan otot-otot. Yang ketiganya mengelokkan frekuensi otak kita. Ni ketika solat. Jadi yang buat kajian ni orang Cina. Salah seorangnya. Bila frekuensi otak kita jadi okey, tuan-tuan? Bila waktu yang paling tenang? Waktu yang paling baik, frekuensi kita dia paling tenang adalah ketika solat. Dalam banyak-banyak rukun itu adalah rukun sujud. Waktu sujud itu, bila kita sujud saja tu, darah dia akan mengalir ke otak. Dan sebab itulah waktu itu waktu tenang. Maka kalau kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Di antara doa yang makbul, ini maksud hadis, di antara doa, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih as-sujud, atau kama qala Rasul. Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Nampak tuan-tuan? Pasal apa? Pasal kita merendahkan diri. Dari sudut kesihatannya, otak kita tenang. Dan waktu itulah doa yang paling makbul. Tuan-tuan, banyakkan doa ketika sujud dan banyakkan doa supaya kita mendapat kesihatan dan Allah anugerahkan akal yang baik kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Sekali lagi, walaupun ringkas, tidak-tidaknya kita dapat jugalah sikit-sikit tips. Antaranya ialah kesihatan mental ni adalah benda yang sangat penting. Sebab tuan-tuan, para doktor ataupun pengamal perubatan jauh lebih arif daripada kami. Maksudnya kesihatan mental ini ataupun akal ni kalau tak dijaga, habis yang lain. Kalau orang Kuala kata kalau dah berong tu habislah, tak? Jadi tuan-tuan, nak buat macam mana pada pagi ni yang duduk di atas ni semua ada kaitan dengan Kuala. Jadi lorat kami semua lorat Kuala. Ustaz Haris Fadilah asal orang Kuala Kangsar. Saya pun orang Kuala Kangsar. Cuma Ustaz Imam Jabbar dia sekarang ni bertugas di Kuala Kangsar. Udah jadi orang Kuala dah pun. Jadi minta maaf lah ya kalau terkeluar lorat Kuala tu tambah Ustaz Haris tu. Ngelupur kata dia. Cara bercakap pun memang orang kati betul. Jadi takut harap-harap yang tak faham tu minta maaf banyak-banyak. Jadi kesihatan ini seperti yang kita maklum tadi, dia ada kaitan dengan perilaku kita, dengan tindak tanduk kita. Kesihatan ni. Jadi sesuai dengan tajuk kita tadi,
kesihatan ni akan membawa memberi kesan kepada kesihatan mental, dan kesihatan mental akan memberi kesan kepada inovasi. Tajuk kita tadi. Ya. Sebab itu kita step by step, kita jaga satu persatu sebab kita nak tuju kepada tajuk kita berkaitan dengan inovasi tadi. Jadi sebelum kita masuk pada lebih spesifik pada penjagaan minda yang mencetuskan inovasi itu, saya minta Ustaz Haris cerita dulu apa yang dikatakan inovasi itu dan kepentingannya, pandangan Islam yang mementingkan inovasi itu. Silakan Ustaz. Jazakallahu khairan katsira kepada Sahibul Fadilah Ustaz, penulis gandingan Sahibul Fadilah Ustaz Jabar, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Kita hidup ni sentiasa berkembang, ya. Maknanya ada benda baru. Saya baca dalam satu tulisan, ya, di Amerika Syarikat, ya, dalam satu buku, dia kata apa? Setiap 3 saat satu teknologi baru dicipta dan dipasarkan. 3 saat. Berapalah sehari atau berapa gamaknya, tak tahulah, ya. Jadi itulah, ya, yang dikatakan inovasi, ya, mungkin, ya. Tapi kalau benda tu benda baik, alhamdulillah lah, ya. Saya nak bawa ke sepotong hadis Nabi SAW yang Nabi sebut dalam sabda baginda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baik, mana inovasi lah tu, ya. Boleh saya? Awak pun tak pandai kan? Ya, mana barang siapa yang buat sesuatu benda yang baru yang baik, maka dia akan dapat pahala sebagaimana baik ganjarannya dia akan dapat, dan ganjaran orang yang buatnya hingga hari kiamat. Maksudnya inovasi ini memang satu benda yang sangat dituntut dalam ajaran agama kita, yang kita cintai ini. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam, memang tak dapat dah. Saya nak sebut pun saya malu, tuan-tuan. Sebab apa? Orang-orang hebat dalam apa ilmu yang tidak dipelopori oleh orang Islam? Apa dia? Bidang perubatan, Ibnu Sina. Sampai Ibnu Sina, orang putih gelar Avicenna, Midadus Sina. Saya teringat perkataan Midadus Sina. Midadus Sina ni satu karya Ibnu Sina. Sampai orang putih sebut medicine, kita pun lupa. Midadus Sina tu daripada medicine tu daripada kataan Midadus Sina. Satu karya Ibnu Sina. Jadi medicine. Kita pun lupa dah yang itu orang Islam punya karya. Ya, banyak lagi lah, itu contoh-contohnya. Kalau kita buka dalam bab matematik, Syekh Muhammad Al-Khawarizmi rahimahullah, yang mengasas, saya teringat tulisan Syekh Muhammad Al-Khawarizmi, dia mengasas satu matematik jenis logaritma, algebra, logaritma pun dia. Logaritma yang kita belajar masa tingkatan 3, tingkatan 5, sains cosine tangent tu. Dan perisian komputer yang kita duk banggakan hari ini, ya, yang orang putih jadi jutawan tu, Bill Gates apa semua tu, asasnya dibuat oleh Al-Khawarizmi, yang perisian komputer banyak menggunakan matematik jenis logaritma ni. Tuan-tuan bayangkan orang Islam yang mengasasnya. Ya. Apa lagi? Banyak kalau kita nak ceritakan, ya. Kalau dalam bidang agama, imam kita, Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mengasas kaedah fiqh, kaedah fiqh yang membantu kita dalam urusan seharian kita, ya. Hadirin hadirat yang rahmati Allah. Banyak, ya, kalau kita nak sebut lagi ulama-ulama yang hebat-hebat, inovasi. Ini hasil daripada apa? Hasil daripada minda yang sihat. Kalau tuan-tuan pergi ke Spanyol, ya, saya suka benar. Sebenarnya saya tak pernah pergi lagi Spanyol. Ya, teringin benar nak pergi Spanyol. Tunggu pencil dengan mak ayah. Ya, di Spanyol ada satu tempat namanya Hamra. Ya. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi, betulkan saya. Dia ada satu ciptaan jam yang mengikut waktu semayang. Yang 24 jam tu,